Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dan rakan penyampai Nabila Khalidah dalam segmen sekali lagi dalam Borak Anak Muda, dan kami bersiaran dari dalam studio untuk kita bincangkan topik pasal sukan. Betul. Nabila, dulu masa waktu sekolah ataupun peringkat universiti, Nabila minat tak? First kita tanya sebelum kita cakap join, minat tak sukan Sebelum ni? join tu nak tahu minat ke tak kan? Minat tu minat, dan saya juga ada masuk jugalah beberapa pertandingan sukan. Kalau setiap tahun sekolah mesti ada buat pertandingan apa? Betul, pertandingan. Sukan kan, antara rumah sukan. Dan saya rumah kuning. Rumah kuning? Orang kata rumah kuning ni loser. Loser. Tapi bolehlah saya menyumbang sikit medal tu kat situ. Acara apa? Lari. 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 Tapi jarak dekat. Jarak jauh, pergi sana. Saya lari saya kurang sikit sebab saya tak lari laju. Kalau saya tinggi sikit. So bila langkah tu laju, saya dah ke belakang dah. Saya gitu. masuk lebih kurang sukan-sukan yang macam apa, bola baling, bola baling, Bukan bola baring. jaring. Bukan baring, bola jaring, bola baling, bola tampar yang aktif. Aktif lah waktu sekolah, tapi sekarang dah tua, kurang sikit lah kita nak boleh Kita cakap. pun dah tersasar jauh lah kalau kiranya nak jadi atlet ni. Okey, tapi topik kita pada kali inilah mengenai Liga Sukan Uniti Keluarga Malaysia peringkat kebangsaan 2023 yang dianjurkan oleh Kementerian Perpaduan Negara KPN bersama Kementerian Belia dan Sukan. Inilah bertujuan untuk kita kumpulkan semangat berpasukan, iaitu tingkatkan lagi perpaduan kita melalui platform sukan. Dan Nabila tadi ada cakap pasal lari. Siapa tetamu kita kali ini? Kita tak berdua. Juga macam episod yang lalu, kita ada tetamu ataupun pakar untuk kita bantu kita faham tentang perpaduan melalui sukan, iaitu Zairatul Husna Zulkifli, bekas olahraga kebangsaan. Apa khabar? Khabar baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami di Borak Anak Muda. Rasa macam mana ataupun macam mana trafik tadi? Berlari ke naik kereta? Naik kereta. Naik kereta. Mana tahu berlari kan? Tak ada. Berlari dekat track saja. Track saja. Berlari dekat track saja. Okey, Husna, kita nak tanya sikitlah. Dengan sepanjang perjalanan ataupun kerjaya pengalaman dalam olahraga ni, mungkin nak tahu juga macam mana Husna start, sebab kita tahu Husna bukan berseorangan sebab ada kembar juga. So sama-sama berlari. Macam maksudnya memang disuruh berlari daripada kecil ke macam mana? Okey, actually dorongan dorongan ialah itu parents lah, tapi terutamanya abah lah, sebab dia seorang bekas askar. So dia lah bawa guide saya dan kembar saya itu adik. Kita orang dikenali sebagai adik dan Along. Daripada dulu sampai sekarang. Mana adik, mana Along? Saya Along, kakak. Dan yang adik sekarang still dalam national, iaitu Zairatul Husna. Dia orang panggil dia adik. Sampailah sekarang. Kalau dia pergi Astro mana-mana pun orang tetap panggil dia adik. Macam tu. Kita panggil Along lah. Ya, panggil je Along okey. So dorongan daripada ayah lah sebenarnya. So bila dia macam askar kan, dia orang kan ada aktif sukan-sukan semua ni. So dia orang bawa anak-anak apa semua. So abah yang push. Sebenarnya tak nak masuk pun sukan ni. Rasa macam tak nak lah, letih lah. Kita bagus tapi kita malas. Faham? Itu kan? selalunya problem dia. Ya, kita ada talent tapi kita malas nak training tu. Aduh, penat nak lari. Kan budak-budak kan. Start pula daripada jam 5, jam 6. So start daripada sekolah rendah tu lah abah nampak potensi. And then naik tingkatan 1, dapat ke Sekolah Sukan Mutiara Impian di Pulau Pinang. So start dari situlah saya dan adik makin lama makin naik, dan naik tingkatan 4 dapat tawaran ke Sekolah Sukan Bukit Jalil, iaitu daripada Coach Tan Kok Lim, iaitu dari Sekolah Sukan Bukit Jalil. Dia yang tarik kami berdua sebab dia nampak kami dekat Sukma Terengganu. First Sukma kita orang masa tu. So bermula lagi journey sukan yang jadi kerjaya. Yes. Tapi Along, kalau kita lihat pencapaian Along sendiri, kalau saya sendiri baca, saya sendiri tengok pencapaian Along over the years, daripada Sukma, daripada Sukan Asia, Olimpik, sampailah ke Olimpik. Belum Olimpik, adik. Yes, sampai untuk masa depan lah, kalau untuk capai ke single Olimpik nanti, boleh ceritakanlah macam mana perjalanan boleh sampai ke Sukan Asia, Commonwealth tu semua. Macam mana you start? You tahu ini adalah serius. Ini bukan saja kita buat macam suka-suka. Tapi ini adalah kerjaya. Sebenarnya tak expect pun nak ke tahap tu sebenarnya. Sebenarnya kita training sebab minat. So kita training sebab minat, kita suka. Lepas tu makin lama benda tu dah jadi makin serius untuk berlari. Kan? So bila kita dah sampai ke tahap tu, kita rasa macam mula-mula kita rasa macam tak takut pun. Sebab kita rasa macam kita main untuk main-main je. Tapi bila kita dah dapat allowance,
daripada Majlis Sukan Negara. Lepas tu kita pun nampak orang pun macam bagi tumpuan kat kita, bagi macam-macam lah. So kita jadi benda tu kita kena overwhelming tak masa tu? A bit overwhelming tak awal-awal pada ya, mulanya? jadi macam takut sikit lah sebab benda tu kita dah letak target. Kalau masa kita mula-mula masuk, kita tak letak pun benda tu satu target tau. Kita letakkan macam masuk je macam tu. masuk main-main je kan. Tiba-tiba bila dah naik sampai ke tinggi ni kan, orang cakap, oh kau kena kekalkan prestasi ni, kau kena ni. Pressure, betul. Pressure. Kita jadi macam Nervous. malam-malam tidur pun berfikir, okey aku nak kena training, kena serius dah lepas ni. Tak boleh main-main. Padahal kita training dulu main-main boleh je pergi jauh. So kat situlah kita punya psikologi kita sebenarnya. Kita punya mental, kita dah set benda tu. Bila kita makin lama makin besar, kita dah berfikir banyak. Time kita kecil, kita tak berfikir pun benda-benda macam tu sebenarnya. Betul. Kita tak nampak lagi dunia tu jauh dan besar. Yes. So bila kita dah sampai ke tahap tu, kita jadi macam macam nak cakap, kita more ke future lah. Maksudnya kita kena ada pelajaran. Kalau tidak, tak ada pelajaran, macam mana kan? Macam tu. Dan itu sedikit sebanyaklah orang kata macam mana cabaran ataupun rintangan yang seorang atlet perlalui. Dan pengalaman journey dia juga. Betul, untuk lalui jadi seorang atlet yang berjaya ataupun bagus. Tapi antara topik kita ataupun topik sebenarnya kita pada hari ini ialah tentang perpaduan. Sebab kita tahu nak pergi orang kata latihan tu jumpa ramai orang, pelbagai kaum, bangsa dan sebagainya. Jadi untuk jadi seorang atlet yang bagus tu tak perlu kita seorang. Maksudnya kalau kita seorang bagus pun tak akan jadi satu tim yang bagus. Betul. Jadi untuk menaikkan nama Malaysia tu pun atau harumkan nama Malaysia tu perlukan satu pasukan yang kuat. Jadi macam mana, apa pandangan Husna tentang benda ni dan mengapa penting untuk sukan kita? Okey, macam Husna, sukan olahraga ni ada Cina, ada Indian, ada Sing, ada ramai. Pelbagai background, pelbagai. belakang. Memang ramai sangat daripada Sabah Sarawak. So dia orang pun Kristian. So kita bila kita dah masuk, macam contoh macam Husna, dah masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil, memang ramai sangat pelbagai kaum lah kat situ kan. Susah tak masa tu? Masa macam sebab daripada segi bahasa. Sebenarnya culture shock. Agak susah sebab kita dari sekolah sukan. Sekolah sukan ni tak pun macam ada Cina macam tu je. Tak ramai pun lah. Tapi bila kita masuk tu memang ramai. Okey, contohnya macam Pandalela, agama dia orang apa. Dan saya kawan dengan Chinese, orang Chinese dan apa semua. Mula-mula saya rasa macam agak kekok lah. Tapi bila lama-lama, dia orang yang okey dengan kita. Maksudnya kalau saya sampai until now saya berkawan dengan dia orang, saya keluar dengan dia orang sebab kesukan. Kalau saya tak bersukan, saya tak berkawan dengan dia orang. Ya, memang saya sebab minat yang sama bawa you guys together. Ya, sampai kan saya dah berhenti sukan, dia orang pun dah berhenti sukan, still outing together. Berkawan. Ya, still berkawan bersama, keluar bersama. Contoh kalau saya belajar kan, bukan nak cakap Chinese memang pandai lah kan. Dia orang memang pandai sangat bab pelajaran kan. Saya tanya dia orang. So macam kalau macam saya ada tim 4x100 meter. Bukan saya seorang je yang Melayu yang akan lari kat situ. Ada juga Chinese orang. So kita kena macam mana semangat kita kena bawakan semangat tu juga. Tak boleh macam okey kita nak kau kawan dengan orang Melayu kau ni tak macam tu. Kita orang memang orang kata satu hati. Contoh macam ni, ada hari tu saya pernah pergi game Asian Track and Field. Bukan Asian Track and Field. Taiwan Open. So masa tu kita orang ada Indian seorang dan 3 Melayu. Dan masa tu kita orang ada setengah orang pakai tight panjang, ada yang macam pakaian pun berbeza. Yes, pakaian pun berbeza kan. So ada seorang tu daripada kita orang okeylah pakai tight pendek, dan ada seorang tu mungkin kurang selesa. Bukan, dia kan pakai tudung. So kami 3 orang tak pakai tudung. Ada Indian seorang dan kami 2 orang, saya dan kembar saya lah. Itu Zaidatul Husnia, adik. Dan seorang tu Siti Zubaidah, ex-national juga. Dia memang dah bertudung. So bila dia dah bertudung, dia orang punya apa orang panggil? Syarat wajib pakai yang sama. Macam saya dan adik, okey. Boleh follow untuk bertudung pun semualah, pakai tight panjang. Tapi yang India tu so macam benda tu jadi macam dia orang pun bawa ke mesyuarat and dia bincang, just pakai tight panjang okeylah. Bertudung tu macam agak tak bersesuaian dengan yang Indian tu lah. Macam kita orang still boleh follow lagi. Betul tak? Sebab kita orang memang Islam yang boleh follow. Tapi jadi kat situ dia orang pun communicate. Macam coach masuk manager meeting,
diorang hampir nak gugurkan kita orang kalau kita orang macam nak disqualify kita orang kalau kita orang tak follow seragam. Tapi pakaian pun ada dalam certain sukan, jenis sukan, bidang sukan memang akan very strict sikit yang pasal pemakaian ni. Memang sangat strict. So tu yang kita orang kan macam berbincang kan, macam suruh follow lah benda-benda macam tu. Kalau tak follow nanti dia orang ni pula, tapi tak betul-betul nampak tak just disiplin lah, nak mewakili negara lagi. Betul, macam mana penyelesaiannya tu? Penyelesaian dia, coach masuk bilik mesyuarat, dia orang cakap tudung tak perlulah, tapi macam pakai tight panjang je lah. Tight panjang macam tu. So okey macam tu. Best ni Along, kita dah nak bincang nak dekat 15 minit pun dah seronok. Tapi baru satu Along, soalan. jangan ke mana, kita nak berhenti rehat seketika dan boleh. kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Borak Anak Muda dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam studio yang lebih dikenali sebagai Along. Bekas pecut pelari negara ni. Jangan main, saya pun berasa berbangga untuk kita duduk sebelah dan untuk lihat bagaimanakah journey pengalaman dan juga kisah-kisah atlet kebangsaan ini. Tapi kalau kita nak lihat tadi sebelum berhenti rehat, banyak yang Along telah kongsikan kepada kami tentang bagaimanakah pengalaman Along dalam industri ataupun kita boleh cakap dalam sukan ni di Malaysia. Dan kita nak lihat ada banyak sebenarnya untuk terutama kita nak cakap pasal anak muda ketika ini. Kalau kita lihat zaman sekarang ni lah, banyak sebenarnya anak-anak muda ni nak jadi more influencer, kurang bersukan, kurang anak-anak muda, dan kita lihat banyak usaha kerajaan, agensi, banyak usaha mereka seperti ni acara liga, iaitu Liga Unity. Liga Unity Sukan peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh KPS sendiri adalah untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat, terutama anak muda. Pada pandangan Along sendiri, bagaimana acara macam Liga Unity ni dapat menarik minat anak-anak muda? Okey, macam Liga Unity ni actually kita kena tarik daripada minat apa yang diorang suka. Sukan apa yang diorang suka sekarang ni. Contoh macam bola sepak, mostly macam lelaki lah memang minat ke sukan bola sepak. So kita kena terapkan sukan tu. Macam contoh kalau macam Along sukan olahraga, kita boleh terapkan daripada ni lah, orang cakap macam daripada muda lah orang cakap. Kalau contohnya sukan macam tadi cakap kan, daripada sekolah rendah kan buat sukan sekolah, itu je lah yang mampu menerapkan diorang untuk minat untuk sukan. Tapi macam sukan Unity ni boleh pelbagaikan lagi. Macam contohnya macam sekarang ni ada orang buat sukan bola jaring pun ada kan. Macam contohnya sekarang ni ada macam sukan macam kalau ni sukan staff pun ada kan. Betul. Walaupun dia bekerja tapi still ada sukan staff tu untuk orang kata untuk rapatkan lagi hubungan kita. Silaturahim. Penat juga silaturahim. Silaturahim kan. So sampai ke peringkat macam contoh macam Along pernah dulu intern dekat pusat sukan. So bila Along intern kat pusat sukan tu, diorang ada buat sukan staff. So kita nampak benda tu macam diorang terapkan juga sukan. Macam team building lah Yes, macam team building kan. Macam sukan volleyball lah, sukan netball lah, pingpong lah, badminton lah. So kat situ boleh orang kata meningkatkan lagi lah untuk tarikan minat untuk sukan. Contoh macam sekarang ni kan, macam ni cakap tadi, untuk macam mana nak tarik untuk orang muda untuk minat untuk sukan ni. Sebenarnya bukan nak cakap macam betul lah cakap dia orang minat TikTok, buat nak jadi influencer apa semua sebab boleh dapat side income kat situ mudah-mudah. Yes, untuk sukan ni macam kena bersusah payah juga. Training pagi, siang, petang, malam. Tak tidur malam tu peluh apa semua tu kan. Saya yang join sukan waktu sekolah pun training dah macam ini pula Along yang betul-betul lah sampai ke peringkat antarabangsa, mungkin cabaran dengan dia punya pressure is on another level. Sebenarnya kena ada dorongan juga. Parents pun salah satu orang kata macam mana cakap dorongan yang paling orang kata paling kuat lah untuk orang di kalangan muda ni untuk join sukan. Kalau tanpa dia orang susah lah orang cakap kan, sebab anak-anak sekarang ni kan
orang kata degil lah juga kan zaman sekarang ni. Dia orang kepala. ya keras kepala sebab dia orang muda lagi. So bila dia orang kalau ibu bapa ni dorong daripada time dia orang kecil, mungkin insya-Allah lah dia orang akan minat tu. Macam contohnya saya respect dengan Azim Fahmi, tengok sekarang kan dia menang Asia kan. Asia Game, first time Asia Game kan. Dahsyat. So sangat dahsyat. Dia start pun memang daripada muda lagi. So semua tu mungkin ada salah satu sebabnya dorongan ibu bapa dia lah. Dorongan ibu bapa juga Ya, penting. Tapi kita ya. nak tengok tadi macam Alung dah kongsikan tentang perspektif dalam negara. Yes. Sebab kita tahu kita ada banyak budaya, ada banyak Yes, kaum yes, dan sebagainya. yes. Tapi kita nak tengok bila Alung pergi keluar negara kan, game-game tu semua Ha. jumpa macam-macam atlet daripada Yes, pelbagai negara. yes. Mungkin sedikit yang Alung dapat ataupun dapat inspirasi ataupun yang boleh belajar daripada atlet luar negara ni, Okay. macam mana semangat kesukanan diorang ataupun semangat kebersamaan diorang untuk naikkan sukan dari segi Okey, negara macam Alung close dengan atlet Thailand dan atlet Indonesia. Sebab dia orang yang terdekat dengan kita kan. So bila Alung kenal dia orang, okey, dia orang sangatlah friendly. Sangat macam contoh Alung pergi game, ikut game. Dia orang kalau pergi sana contoh okey macam ke Indonesia kan. Alung pergi game Indonesia and then dia orang akan habis game dia orang akan cakap korang nak pergi jalan tak? Dia orang yang ajak bawa kita orang pergi sana. So itu adalah orang cakap baguslah. Maksudnya kita boleh merapatkan silaturahim dengan dia orang, berkawan dengan dia orang. Yes. Individu dan culture masing-masing. walaupun bersaing. Ya. Okey. After game dia orang cakap kamu nak ke mana? Inilah jomlah dia orang bawa. Thailand pun sama juga. Thailand pun walaupun dia orang tak fasih dalam English untuk bercakap dengan kita, tapi dia orang ada translate. So dia orang pun macam nak ke mana ni nanti dia orang bawa. Bukan dia orang setakat bawa, belanja sekali makan. Baik. Ya, itu yang buat kami macam menyatu padukan kita orang walaupun kita orang pergi game, kalah ke menang ke still orang kata baik. Macam tu. Bukan kita Sportsmanship. Yes. Sportsmanship. Kita Yes. bukan dapat lihat wujudkan perpaduan di dalam padang, dekat luar padang pun kita Yes. teruskan kita punya silaturahim Betul. perpaduan tu. Tapi kita nak bercakap mengenai sukan ni, nak tarik minat kita pun dalam dunia digital, dunia di AI yang semakin Betul. pantas, laju and kompleks. Yes. Jadi macam mana kita nak tarik anak-anak muda yang kita lihat mereka membesar, mungkin anak muda beberapa tahun sebelum ini membesar betul-betul dengan digital. Lepas tu macam mana kita nak tarik anak muda yang sekarang ni melalui media sosial untuk kita naikkan semangat sukan, perpaduan dalam sukan. Pada Alung mungkin kita kena buat banyak klinik. That's mean klinik macam setiap negeri tu ada klinik untuk sukan yang macam tak kisahlah sukan olahraga ke, sukan bola sepak ke, buat klinik and then bila buat klinik dekat setiap sekolah tu, kat situ budak-budak boleh minat. Kalau kita tak buat benda tu, susahlah untuk orang kenal sukan. Sebab dia orang akan memang tertumpu pada macam digital apa semua, itu je dia orang akan tengok. Boleh je kalau kita nak post apa semua dekat dalam laman sosial, tapi sukarlah benda tu dia orang nak ikut. Kalau kita buat kat setiap sekolah ke, tak kisahlah sekolah ke apa ke, kita buat open untuk klinik sukan ke apa ke, dia orang nak tak nak dia orang akan join sebab benda tu daripada sekolah. Macam tu je lah untuk nak tarik minat dia orang. Kalau tidak susahlah. Mungkin tapi ada tak macam untuk dari pandangan atlet sendiri, digital ni sebenarnya cabaran. Maksudnya mungkin time tengah latihan lalu digital Sibuk, phone bunyi, main notification phone. masuk je, ataupun pegang phone. nak buat live. Tunjuk tu ada kes lah tu kena marah dengan coach. Macam awak ni nak berlatih ke nak main phone kan, nak Betul, buat TikTok ke apa, mungkin betul. ada pengalaman macam tu. Sebenarnya ada je atlet junior saya. Memang banyak. Macam saya mungkin sebab saya dah biasa dengan benda tu, training is training. Tapi bila habis training tu kalau nak pegang telefon ke apa ke peganglah. Melainkan saya kalau pegang handphone tu kalau ada orang call emergency je. Itu mungkin saya sebab saya atlet senior, sebab dah tahu benda-benda macam ni. Sebab zaman kita dulu tak ada. Masa saya tingkatan 4, tingkatan 3 mana ada benda-benda macam ni. Kalau ada pun mungkin handphone je lah. Message macam tu, tapi nak ke IG ke tak untuk ada. ke TikTok ke, Betul. memang tak ada. So kita dah biasa dengan keadaan yang training tanpa benda tu. Tapi budak sekarang, junior saya yang sekarang bawahan, dia orang dah terbiasa dengan benda tu. Kalau kita nak kawal pun kan Susah. dah memang susah. Betul, memang susah. Tahu budak 1 tahun pun main ni. Baby. Baby pun dah main. Ni kan kita nak kawal orang yang
macam tu. So kita boleh kawal tapi atas nasihat lah. Maksudnya macam coach pun kena mainkan peranan benda-benda macam ni kan. Coach nasihat kata okey, kurangkan je boleh. Nak stop full memang tu susah lah. Sebab memang dunia Yes. sekarang revolve around Yes. teknologi. Yes, betul. Kalau It's kita a new nak future. cakap, betul. Kalau kita Betul. nak cakap semangat perpaduan seperti yang Alung kongsikan memang kena dipupuk daripada kecil lah. Betul. Dan antara salah satu medium yang mudah adalah sukan. Jadi macam mana kita pada pandangan Alung untuk kita hebatkan lagi di peringkat pekerjaan. Macam contoh, mungkin ada yang kata lepas ni masa depan dah habis jadi atlet, dah tak ada masa depan. Lepas tu kawan-kawan hilang. Tapi padahal tiada, itu adalah antara stigmanya. Tapi sebenarnya mereka boleh jadi coach, boleh jadi ahli kaunseling. Mungkin antara perspektif tu mungkin Alung boleh kongsikan. Okey, macam Alung nak ceritakan ni. Okey, Alung berminat untuk jadi coach. Tapi coach macam untuk pelajar student universiti. So bila Alung akan ke sana nanti, kat situlah Alung rasa mungkin journey yang baru untuk Alung. Faham tak? Selalunya Alung memang journey untuk atlet je. Tapi bila kita dah jadi coach nanti, benda tu akan bertukar semua kan. So macam dia cakap tadilah, macam kita nak, macam mana kita nak memupuk kat kerja nanti pun kita nak benda ni kan. So macam Alung cakap tadilah sebelum ni kan, kita akan ada sukan staff, sukan apa orang kata, untuk pekerjaan. Team building tadi. Yes. So benda tu kita tak ada lah macam orang kata Buang terus. Buang terus. Kita kena ingat juga apa kita punya sejarah dululah. Sejarah lampau kita pernah jadi atlet kan. So pada Alung benda tu tak pupus. Walaupun kita dah stop untuk jadi atlet nasional. Macam itulah. Betul, mungkin Jadi, Alung boleh kongsikan harapan. Harapan ialah bukan saja untuk dunia sukan, tapi untuk dari segi perpaduan, terutama dalam kalangan belia. Sebab sekarang bila walaupun mereka bersukan, tapi perpaduan tu kurang sikit dipupuk dalam kalangan. Sebab mungkin ada Semua cabaran bergerak solo. digital. Mungkin Jadi betul. apa harapan Alung sebagai seorang atlet sendiri, macam mana kita nak galakkan ketiga-tiga konteks ini? Okey. Pada Alung lah, harapan Alung adalah kalau kita nak orang kata merapatkan silaturahim, kalau kita nak bersatu padu kan dia semua kaum, berbilang kaum, kita kenalah macam mengharmonikan cara kita berkomunikasi kan. Betul. Kalau contohnya sekarang ni kan banyak maraton, banyak orang kata macam kan maraton, lari-lari. Anjuran-anjuran, Yes. anjuran-anjuran So kita kena join benda tu, kita tak boleh bersorangan. Kita kena together dengan diorang. Tak bolehlah macam kita nak hang-hang, aku macam tu. So benda tu jadi tak best. Dia tak boleh lah you do you. Yes. We. So harapan Alung begitulah. Tapi Alung best lah, ada adik, diorang dah cukup dah. Tapi dia dah kahwin. Alung belum kahwin. Alamak, susah tu. Okey. Okeylah, nak ucapkan terima kasih lah Alung kerana sudi bersama kami. Nak ucapkan ini adalah antara atlet bekas atlet olahraga kebangsaan yang telah mengharumkan nama negara kita semua, dan kita nak ucapkan terima kasih Alung. Jumpa lagi sebenarnya, dan perkongsian ini semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja Borak Anak Muda pada kali ini. Saya Nina Rosman. Saya Nabila Khalida, kita jumpa lagi. Bye. Bye.